Salam sejahtera pelajar. Hari ini Miss akan bincang dengan anda tentang format PSPN semester 1 sesi 2020-2021. Okey, kita cuba teliti dekat sini dekat format PSPN anda dibahagikan kepada dua part. Pertama panggil bahagian A, bahagian 2 panggil bahagian B. Okey, dalam bahagian A, bentuk soalannya adalah soalan struktur. Terdapat 3 soalan. Pelajar diwajib menjawab semua soalan. Okey, ataupun pelajar perlu menjawab semua soalan. Okey, masa peruntukan di sini adalah sebanyak 30 minit. Secara puratanya setiap seorang adalah 10 minit. Okey, bagi bahagian B, soalannya mungkin berbentuk soalan struktur panjang, kuantitatif ataupun esei. Okey, yang terdiri daripada 4 soalan. Pelajar diminta menjawab semua soalan. Okay, dan masa peruntukan dekat sini adalah sebanyak 90 minit. Setiap soalan lebih kurang 22.5 minit, iaitu antara 22 minit sampai 23 minit untuk menjawab satu soalan. Okay, jumlah masa diperuntukkan untuk menjawab bahagian A dan B adalah 2 jam, iaitu sebanyak 120 jam. 120 minit. Mungkin pelajar akan tertanya, Miss, kalau saya sini peruntukan masa dekat sini 20 minit, saya sini 100 minit. Boleh tak? Boleh. Sebab 30 minit dan 90 minit dekat sini hanya merupakan cadangan masa Miss bagi anda sahaja. Okay, anda boleh ubahkan cadangan masa, boleh diubah sesuai berdasarkan kesusahan soalan. Okay, dia boleh ikut kesusahan soalan. Kalau mungkin dekat sini lebih susah, masa peruntukan dekat sini lebih banyak sikit. Kalau dekat sini senang, masa peruntukan dekat sini mungkin lebih pendek sikit. Okay. Kita cuba tengok beberapa perkara misal nak ingatkan kepada pelajar. Okay. Pertama, jawab semua soalan. Kedua, jawab soalan kuantitatif. Mesti sentiasa tulis rumus, langkah pengilaan dan jawapan. Tak lari seperti misalnya rumus, langkah pengilaan, lepas tu jawapan. Okay. Lepas tu baca soalan secara detail dan kena pasti kehendak soalan. Okay, baca soalan berulang kali untuk memastikan anda memahami kehendak soalan sekiranya anda baca sekali tidak faham. Okay, ulang sehingga anda tahu kehendak soalan. Okay, lepas tu rancang jawapan anda dan menjawab kehendak soalan. Mungkin anda akan cakap, misal rancang jawapan itu apa? Selalunya misal akan ajar you. Kalau question tu you baca, you nampak dia nak raja. Ini panggil raja. Pertama, you tahu, you kena lukis raja. Kedua, keseimbangan. Ketiga, kita berdasarkan soalan. Dan ketiga adalah apa? Proses. Dan akhir sekali adalah kesan. Okey, ini panggil rancang jawapan anda. Okey, bila anda tulis nota ringkas di tepi ini, dia akan menolong anda ataupun elakkan tercicir menjawab sebahagian yang diperlukan. Okey, dia boleh elakkan anda terkurang jawab dalam soalan. Okey. Yang kelima, elak memberi jawapan secara umum. Kaitkan jawapan dengan teori, hukum dan konsep yang dipelajari. Okey. Jangan terlalu umum. Kita sentiasa jawab macam semakin banyak barang dimakankan, semakin utility sup turun. Semakin banyak barang dinikmati, semakin rendah nilai utility sup. Iaitu berdasarkan daripada hukum utility sup berkurangan. Okay, kena kait dengan teori, hukum dan konsep. Okay. 6, beri isi yang mencukupi dan secara teratur. Mungkin anda akan berikan isi yang mencukupi dan secara atur. Antaranya seperti mesti ada fakta, huraian fakta, kukuhkan huraian fakta, elakkan daripada mengulang-ulang sesuatu isi. Misal bagi you satu demo. Okay. Misal cuba bagi saya isi macam, let's say fakta, ekonomi pengkhususan, let's say misal buat ekonomi bidang andalan. Okay, so anda beritahu apa itu ekonomi pengkhususan, iaitu kerja diberikan secara khusus. Okay, secara khusus. So dia orang akan ulang. Okay, menjadi lebih mahir. Nampaklah point you. Huraian. Akhirnya, kesannya apa? Kesannya, kos LAC akan turun.
Okey, anda boleh bagi contoh juga berdasarkan turun dari titik A ke B kalau anda ada darjah dekat atas. Okey. Elakkan daripada mengulang-ulang sesuatu isi. Okey, ketujuh, mulakan setiap fatah dengan peranggan yang baru. What is the meaning? Mulakan setiap fatah. Let's say tadi, ekonomi pengkhususan. So, kalau ekonomi pengkhususan dekat perenggan pertama, bermasuk dekat perenggan ini semua ekonomi pengkhususan. Okay, next, anda masukkan ekonomi pemasaran, let's say. So, dekat perenggan yang kedua, anda akan cerita semua ekonomi pemasaran. Jangan ekonomi pemasaran start daripada sini. Stop, okay, ekonomi pemasaran jangan. Okay, setiap fatah mula dengan perenggan yang baru. Okay, ke-8, mulakan jawapan seorang berikutan dengan muka surat yang baru. Apa maksudnya? Certain student mungkin dia cakap, misalnya saya nak jimat kertas mah. Okay, let's say ini soalan pertama, anda jawab hanya like that only. So, banyak ruang kosong dekat bawah. Anda nak mula soalan dua dekat sini. Jangan. Okay, anda mula soalan kedua dekat muka surat yang baru. Jangan sambung jawapan. Okay. 9. Untuk soalan perbezaan perbandingan, bezakan perkara yang sama. Okay. Bezakan perkara yang sama dan jawapan mesti dalam bentuk esei. Okay. Dan jawapan mesti dalam bentuk esei. Jangan bagi misal jadual. Kalau jadual, salah. Okay. Yang next, misal kena ingatkan anda satu benda yang penting. Jawapan anda mesti dalam 2 titik perpuluhan. Okay. Dalam bentuk 2 titik perpuluhan. Ingatkan pelajar, jawapan anda mesti dalam bentuk 2 titik perpuluhan. Jangan bagi 3 titik perpuluhan, anda pun 4 titik perpuluhan. Okey, sebelum misal sebelum kita bersurai, misal kena ingatkan anda satu perkara yang penting juga. Anda jangan tersangkut pada satu soalan. Let's say ada satu soalan, anda baca tak faham. Tak tahu kehendak soalan. Tak apa, anda jawab soalan yang seterusnya terlebih dahulu. Okey, untuk elakkan pembaziran masa. Okey, anda jawab soalan yang lain dulu, habis jawab yang lain, baru anda patah balik jawab soalan tersebut. Okey, harap anda faham. Okey, di sini misal wish you all good luck in your PSPM. Dan jumpa lagi dekat next semester.